Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Ustazah harap semua dalam keadaan sihat walafiat. Bertemu dengan Ustazah lagi. Okey, hari ini kita akan belajar pelajaran fiqh. Dah bersedia nak belajar? Mari kita mulakan. Okey. Namun sebelum kita belajar, mari kita sama-sama membaca doa agar Allah memberkati kita semua. Okey, baik? Okey, ikut Ustazah, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min ini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okey, sebelum kita teruskan dengan tajuk yang berikutnya, Ustazah nak ulang sikit pelajaran lepas ya. Pelajaran lepas kita dah belajar tentang pengertian solat Jumaat dan juga dalil solat Jumaat. Okey, Ustazah ulang sikit ya. Pengertian solat Jumaat ialah solat Jumaat ialah solat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur hari Jumaat secara berjemaah, didahului dengan 2 khutbah. Okey, ingat tak? Okey, bagus. Okey, seterusnya ada 2 dalil solat Jumaat. Yang pertama daripada dalil Al-Quran dan yang kedua daripada hadis. Okey, dah ingat? Okey, bagus. Kita teruskan dengan tajuk yang berikutnya, okey? Okey, hari ini kita akan masuk tajuk baru iaitu syarat wajib solat Jumaat. Apa itu syarat wajib ya? Okey, syarat wajib ni adalah syarat yang kena ada. Tak boleh tak ada. Kalau tak ada, tak bolehlah dia pergi solat Jumaat. Okey. Ataupun tak digalakkan untuk pergi solat Jumaat. Okey. Okey, syarat wajib dalam muka surat 3 ada 6. Yang pertama adalah Islam. Mesti seorang Islam. Orang kafir boleh tak solat Jumaat? Tak boleh. Okey, yang kedua adalah baligh. Ustazah, baligh tu apa? Baligh tu maksud dia cukup umur bagi perempuan apabila dia datang haid, manakala bagi lelaki apabila dia bermimpi. Okey, seterusnya ialah berakal. Berakal tu maknanya dia tahu membezakan baik dan buruk. Okey, seterusnya ialah merdeka. Apa maksud merdeka kat sini? Maksudnya dia bukan hamba untuk orang. Tengok macam cerita dulu-dulu tu kan, macam cerita Piramli tu kan, ada yang hamba yang lelong tu kan. Maknanya dia bukan hamba. Maknanya sekarang ni dah tak ada lagi hamba. So dah adalah syarat tu. Okey. Seterusnya bermastautin. Apa itu bermastautin? Maksudnya adalah menetap di kawasan tersebut. Maknanya habis tu kalau orang yang pergi jalan-jalan ataupun orang yang bermusafir boleh tak? Maknanya tak wajib lah dia lakukan solat Jumaat. Okey? Faham? Okey. Dan yang terakhir ialah sihat tubuh badan. Maknanya kalau dia sakit, yang teruk, boleh tak pergi solat Jumaat? Boleh dia tak pergi sebab dia tak sihat. Sebab tu syarat wajib dia sihat. Okey, faham tak tentang syarat wajib? Okey, bagus. Okey, baik. Tadi kita dah belajar tentang syarat wajib. Okey, seterusnya kita nak belajar tentang syarat sah. Syarat sah tu apa? Syarat sah tu kena buat apa yang disenaraikan sebagai syarat sah. Kalau tak sahlah sebagai solat Jumaat dia. Okey, kita tengok yang pertama dalam muka surat 4. Okey, kalau nak rujuk. Okey. Okey, yang pertama adalah didirikan pada waktu zuhur. Waktu lain tak boleh. Bukan tak boleh solat, tapi tak sahlah solatnya untuk solat Jumaat. Okey, faham? Okey, yang kedua didahului dengan 2 khutbah. Nak 3 boleh tak? Boleh, tapi bukan dalam solat Jumaat lah. Okey, dalam solat Jumaat hanya 2 sahaja. 1 pun tak boleh, dia kena 2. Okey, baru cukup syarat sahnya. Okey, yang ketiga didirikan di tempat yang ditetapkan. Nak buat kat rumah boleh tak? Tak boleh. Okey, faham tak? Maknanya buat dekat masjid ataupun surau-surau yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwajib.
Okey, faham ya? Okey, seterusnya didirikan dengan berjemaah sekurang-kurangnya 40 orang lelaki cukup syarat-syarat wajib solat Jumaat. 40 orang. Habis Ustazah, kalau 39 lelaki dewasa ataupun yang cukup syarat, seorang budak-budak boleh tak? Maksudnya, ataupun jawapannya tidak. Kena cukup 40 orang yang cukup syarat wajib yang sebelum ni kita dah belajar. Okey, faham? Tapi Ustazah, waktu COVID ni macam mana? Waktu COVID tu kita cerita lain. Okey? Sekarang ni kita cerita yang bukan waktu COVID. Okey? Okey, so faham tak syarat-syaratnya? Okey, bagus. Kalau tak faham, tanya Ustazah, okey? Okey, Ustazah rasa sampai di sini saja pengajaran dan pembelajaran kita untuk hari ini, okey? Misal kata ada yang tak faham atau nak tanya soalan, boleh terus berhubung dengan Ustazah. Tak mau malu-malu, okey? Okey, Ustazah ada sediakan lembaran kerja. Kamu boleh buat pelajaran fiqah. Lembaran kerja, okey? Misal kata ada yang tak faham, boleh tanya Ustazah. Kita dah nak buka sekolah kan? Tak sabar Ustazah nak jumpa kamu semua. Okey, Ustazah harap kamu faham, okey? Okey, Ustazah akhiri kelas hari ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, duduk rumah, jangan keluar, okey? Kalau tak ada sebab, okey? Jaga kesihatan, kita dah nak buka sekolah kan? Okey, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi nanti.